Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 September bersama saya, Adi Akmal Syahrum dan Jurubahasa Isyarat Amsyar Zamani. Dan berikut tajuk utama malam ini. Aset tabung haji daripada SPV akan diserah semula. Juga 10 kawasan catat IPU tidak sihat. Setakat 6 petang, 10 kawasan di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Putrajaya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat dengan bacaan sekitar 101 hingga 200. Berdasarkan laman web Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, rekod IPU tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaannya 155. Ia diikuti di Kuala Selangor yang merekodkan bacaan 154, sementara di Petaling Jaya Selangor dan Batu Muda Kuala Lumpur masing-masing merekodkan IPU 153. Dua lagi kawasan di Selangor yang turut dilanda jerebu adalah Shah Alam dengan bacaan semasa 150 dan Johan Setia 151. Selain itu, dua kawasan lain di Perak yang turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat ialah Taiping dan Tasik Ipoh. Di Putrajaya, bacaan IPU berada di paras 122. Manakala nilai Negeri Sembilan merekodkan bacaan 136. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menolak kemungkinan akan membincangkan rombakan kabinet dalam sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara hari ini. Namun, kata Perdana Menteri, keperluan merombak kabinet ketika ini adalah tidak terlalu mendesak kerana hanya terdapat satu kekosongan jawatan, iaitu di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Selain Tabung Agung, fahamkan ada mengenai dengan reshuffle kabinet dan sebagainya. Yang Agung ni saya memang mingguan. Mungkin. Saya nanti fikir je. Tapi tak mendesak sangat sebab yang 01. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melancarkan sambutan ulang tahun ke-60 Lembaga Tabung Haji di Menara TH hari ini. Sebelum ini, media melaporkan kemungkinan berlaku rombakan kabinet dalam masa terdekat melibatkan beberapa kementerian serta dakwaan rombakan itu hanya akan dilakukan selepas pilihan raya kecil PRK Pelangai pada 7 Oktober ini. Desas-desus bahawa akan berlaku rombakan dalam masa terdekat mula berlegar beberapa minggu lalu. Kerajaan akan memulakan perbincangan bagi menyerahkan semula sebahagian aset tabung haji TH yang sebelum ini dipindahkan ke sebuah syarikat tujuan khas SPV dimiliki Kementerian Kewangan pada 2018. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata pertimbangan itu dibuat setelah meneliti laporan awal serta melihat TH kembali diurus dengan baik, peningkatan keyakinan pendeposit serta pengurusan cekap dan berintegriti oleh kepimpinan baharu institusi pengurusan haji negara itu. Saya lihat rekod dan di Kementerian Kewangan ia masih dalam pegangan Kementerian Kewangan. Dan sekarang saya ini malah pegang. Dan bila saya teliti laporan-laporan awal dan disebut tadi tentang keyakinan deposit dan pengurusan cekap, integriti itu diyakini, maka tidak ada sebab mengapa Kementerian Kewangan, khususnya Menteri Kewangan, tidak dapat bincang dan menyerahkan semula supaya semua aset yang kini dipegang dipindahkan semula ke tabung haji. Ia sekaligus katanya mematikan fitnah yang berlegar-legar. Kementerian Kewangan akan memulakan perbincangan supaya menyerahkan semula semua aset yang kini diamanahkan kepada mematikan fitnah yang amat tidak bertanggungjawab terhadap Menteri Kewangan ketika itu dan kerajaan ketika itu, seolah-olah memindahkannya kepada kelompok bukan Islam. Tidak.
Pada Mac 2019, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah ketika itu berkata, langkah memindahkan aset RM19.9 bilion kepada SPV berjaya menutup lubang jurang antara aset dan liability yang ditinggalkan pentadbiran terdahulu. Perdana Menteri berkata selagi beliau diberi amanah memegang tanggungjawab menjaga negara, beliau tidak akan bertolak ansur dalam segala percubaan untuk merosakkan agensi maupun syarikat milik negara bagi mengaut keuntungan. Sementara itu, Akta Tabung Haji TH akan dipindah bagi menambah baik pengurusan dan kecekapan institusi tersebut. Perdana Menteri berkata rang undang-undang RUU pindaan akta berkenaan akan dibentang di Parlimen selewat-lewatnya pada sesi Parlimen awal tahun depan. Akta Tabung Haji yang itu lama memenuhi maqasid yang saya rasa diperluaskan lagi, ya. Bukan sahaja dari segi pengurusan, kecekapan, tetapi juga untuk membolehkan ia berfungsi untuk memberikan penghayatan kepada ibadah haji itu sendiri. Ini terserah kepada draft yang saya belum lihat lagi, tapi kerangka besar itu memang telah disampaikan. Dan kita akan cuba kalau tak sempat sesi parlimen bulan November, Oktober-November, insya-Allah awal tahun depan boleh kita bentangkan. Pada Januari 2021, satu usaha sedang dijalankan kerajaan ketika itu serta Kementerian Kewangan untuk menyemak semula ketetapan jaminan kerajaan termasuklah kemungkinan pindaan ke atas Akta 535. Ketetapan jaminan kerajaan itu sekaligus menyentuh Seksyen 24 Akta 535 yang antara lain menjelaskan bahawa setiap sen wang yang didepositkan oleh para pendeposit ke dalam TH adalah dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Sementara Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM dalam kenyataan pada Mac 2022 pula menyebut pindaan akta itu bagi membolehkan pendedahan maklumat pendeposit dan pelaksanaan hiwalah oleh Mahkamah Syariah di TH dengan menahan akaun pendeposit bagi pembayaran tunggakan nafkah terhadap isteri atau anak. Tabung Haji TH mensyaratkan lebih 50% umat Islam di negara ini akan memiliki akaun dengan institusi tersebut menjelang akhir 2024. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mohammad Naim Mokhtar berkata sehingga kini TH sudah menguruskan 1.5 juta jemaah haji untuk menunaikan rukun Islam yang kelima di samping membelanjakan 2.5 bilion ringgit untuk bantuan kewangan haji bagi meringankan beban bakal haji negara sejak 2001. Katanya, TH juga sudah mengagihkan keuntungan berjumlah lebih 40 bilion ringgit kepada pendepositnya dalam tempoh 60 tahun. Yang terkini, tabung haji sudah mempunyai hampir 9 juta pendeposit dengan jumlah tabungan lebih 89 bilion ringgit antara sejak penubuhannya 60 tahun yang lalu. Lebih membanggakan, sehingga akhir Ogos 2023, lebih 45% daripada keseluruhan 18 juta umat Islam di Malaysia telah membuka akaun tabung haji. InsyaAllah, tabung haji mensasarkan lebih 50% umat Islam memiliki akaun dengan tabung haji pada penghujung tahun 2024. Selain itu, Datuk Dr. Mohammad Naim berkata, dalam usaha memelihara mandat yang dipertanggungjawabkan dan kekal relevan sebagai pengurus haji dan pentadbir dana haji untuk umat Islam Malaysia, Tabung Haji sudah melancarkan satu pelan transformasi strategik atau dikenali sebagai Hijrah 24 pada 2022. Sejak pelancaran Hijrah 24, Tabung Haji juga sudah meningkatkan saiz dana sebanyak 5.7 bilion ringgit iaitu 6.8% daripada 83.3 bilion ringgit kepada 89 bilion ringgit dan akan terus bekerja keras untuk mencapai sasaran saiz dana sebanyak 100 bilion ringgit menjelang 2024. 11 syarikat konsesi lebuh raya secara rasmi melaksanakan sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka SPT bermula hari ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pelaksanaan itu akan memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna lebuh raya untuk membuat pembayaran tol.
11 syarikat konsesi tersebut membuka sekurang-kurangnya satu lorong SPT. Pengguna lebuh raya tidak lagi terhad kepada pembayaran Touch and Go, Smart Tag dan RFID, namun ia turut diberi pilihan untuk membuat bayaran dengan kad kredit dan debit. Selain Best Raya, syarikat konsesi lain yang turut melaksanakan sistem SPT ialah Lebuh Raya Baru Pantai NPE, Akleh, GCE dan LDP. Turut dilaksanakan ialah di Sprint, Kesas, Terowong Smart, Max, Duke dan BKE. Setakat ini sebanyak 12 syarikat konsesi bersetuju melaksanakan SPT, namun di Jambatan Pulau Pinang ia dijangka bermula pada penghujung tahun ini bagi membolehkan penelitian dan perincian lanjut dibuat oleh syarikat konsesi. Pengguna disaran beli beras 2 kampit 2 bulan. Bertemu kembali. Semua pengguna disaran membeli beras 2 kampit sebulan hanya mengikut keperluan keluarga. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, rakyat tidak perlu terikut-ikut membuat pembelian panik dalam jumlah yang besar kerana langkah itu boleh merenjatkan usaha kerajaan mengawal keperluan bahan itu di pasaran. Jangan ada panic buying kepada mereka lah, orang rakyat biasa. Kepada rakyat, kerana kita beras itu ada. Kalau dia perlu 2 kampit sebulan, belilah 2 kampit. Bulan depan beli lagi. Jangan bila dia cemas, bila dia baca dalam blog berbagai-bagai, dia anggap 2-3 bulan lagi beras tak ada. Mereka beli 4-5 kampit. Bila 4-5 kampit itu, kalau sampai 2-3 bulan, beras itu pun akan rosak, makan bubuk dan sebagainya. Beli kalau selalu sebulan 2 kampit lah beli. Pembelian ini insya-Allah dapatlah kita kontrol di pasaran itu. Menurut Datuk Seri Muhammad, komitmen kerajaan ketika ini adalah untuk memastikan rakyat mendapat bekalan beras mencukupi. Justru katanya tidak perlu ada pembelian panik kerana bekalan makanan ruji itu ada. Ujar beliau, dengan pembelian mengikut keperluan, kerajaan akan dapat memastikan bekalan beras mencukupi melalui inisiatif Lembaga Pertanian dan Keterjaminan Makanan, FAMA, Lembaga Pertubuhan Peladang, LPP, serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN, yang terlibat dalam jualan beras rahmah. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan ladang kekal pengeluaran benih padi Felkra di seberang Perak siang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kedah mengenal pasti 259 lokasi berisiko banjir di negeri itu. Pengarah JBPM Negeri Awang Hizel Awang Bujang berkata, ketika ini negara mengalami musim peralihan monsun timur laut MTL dengan hujan lebat dan banjir mula melanda negeri ini. Di Baling, di mana ada 56 kawasan berisiko, diikuti oleh Bandar Baharu ada 40, Kulim 40, di Langkawi ada 31, di Sik ada 23, di Pendang ada 18, di Kuala Muda 20, Kota Star 16, 8 di Kubang Pasu, 5 di Padang Terap, menjadikan keseluruhan 259 kawasan hotspot yang dijangka akan berlaku banjir lah, kalau situasi hujan macam inilah. Beliau ditemui selepas mengadakan tinjauan di Sungai Kedah siang tadi. Beberapa lokasi iaitu di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Baling ketika ini sedang dilanda banjir. Seramai 2,848 anggota dan pegawai serta aset bomba telah dihantar ke lokasi terjejas dan bersiap siaga menghadapi air pasang yang bermula hari ini sehingga 2 Oktober. Sementara itu, 4 sungai kini telah melebihi paras bahaya di kepala batas Alustar di daerah Kubang Pasu, Changlun, Pendang dan Padang Terap. 39 lokasi yang berisiko berlaku kepala air dikenal pasti, antaranya iaitu Kubang Pasu, Gua Cempedak dan Baling. Bagi menyuburkan amalan berwakaf dalam kalangan warga pendidik dan pelajar sekolah, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains akan menyebar luas kempen Smart Wakaf bermula November ini. Pengurusi Mains, Datuk Seri Abdul Aziz Sheikh Abdul Kadir berkata, pada peringkat awal program akan diperkenalkan secara berperingkat membabitkan 30 buah sekolah di negeri itu. Menurut Datuk Seri Abdul Aziz, 30 sekolah itu melibatkan 15 sekolah rendah dan 15 lagi sekolah menengah.
Katanya MAINS akan bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan JPNS bagi merancangkan lagi kempen Smart Wakaf. Ini untuk follow up dengan Smart Wakaf. Maknanya kita pergi ke sekolah tu, cakap dengan cikgu, cakap dengan student. Ada macam competition juga kan? Jadi galakkan diorang tu, adalah competition lukisan ke apa-apa untuk budak-budak sekolah. Create some excitement. Itu insya-Allah nanti bulan 11 baru kita mulakan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Dr. Roslan Husin berkata, usaha MAINS dalam menjadikan kempen Smart Wakaf di peringkat sekolah dilihat bakal memupuk golongan pendidik dan pelajar sekolah untuk menyahut seruan berwakaf. Menurut beliau, ketika ini hanya 2% dari 17,000 tenaga pengajar di negeri itu yang berwakaf dan ia perlu ditingkatkan. Kita memberi ruang kepada murid-murid kita dengan kapasiti yang dimampu untuk melakukan wakaf. Mungkin 10 sen, mungkin 50 sen, mungkin RM1. Saya fikir dalam lingkungan itulah supaya mereka nantinya menyumbang pada wakaf ini melalui agensi MAIP ini dan dia menjadi satu budaya di Negeri Sembilan. Petang tadi, program Smart Wakaf telah dilancarkan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun di Seremban. Peringkat permulaan program perintis itu telah dilaksanakan di Sekolah Agama Rantau dan ia mendapat sambutan baik. Kata beliau, dengan adanya program kerjasama MAINS dan JPNS itu, ia membolehkan para pelajar menikmati manfaat agihan wakaf yang secara tidak langsung memberi peluang kepada MAINS memperluaskan bantuan dan penyampaian maklumat. Ini yang tadi kita sebut, dia akan melibatkan kaki tangan dari Jabatan Pendidikan dan juga guru-guru serta anak pelajar kita. Kita nak latih daripada kecil supaya wakaf ini sebagai satu budaya. Satu budaya yang baik yang harus diterapkan mulai daripada sekarang. Biar bermula dengan RM5, RM1, 50 sen, ia akan mendatangkan kesan. Dalam majlis tersebut, Datuk Seri Aminuddin turut melancarkan MAINS Care, iaitu tajaan makan tengah hari kepada murid sekolah rendah yang tergolong dalam kalangan penerima rancangan makanan tambahan atau RMT. Yayasan Ikhlas dengan kerjasama Unit Pediatric Cardiology, Jabatan Kardiologi Hospital Sultan Idris Shah Serdang anjur kempen Bantu Pesakit Sihat sempena Hari Jantung Sedunia. Pengerusinya, Profesor Dr. Zainul Rashid Zainuddin berkata kempen tersebut bagi memberi kesedaran tentang penjagaan kesihatan jantung dan kesedaran penyakit jantung kongenital yang semakin tinggi dalam kalangan masyarakat. Dan kedua, kita bekerjasama dengan staf dan juga doktor-doktor pakar di sini dalam arti kata yang lain untuk apresiasi ataupun kita menghargai sumbangan dan penat lelah mereka yang telah bekerja siang dan malam untuk rakyat dan juga negara. Selain itu, katanya, Yayasan Ikhlas juga memberikan sumbangan 20 pek ikhlas kepada pesakit di ward kardiologi kanak-kanak. Menurutnya lagi, sebagai badan bukan kerajaan NGO, Yayasan Ikhlas memainkan peranan untuk membantu usaha kerajaan memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, Pengarah Hospital Sultan Idris Shah Serdang, Dr. Amin Sah Ahmad, menyambut baik usaha Yayasan Ikhlas dalam membantu pesakit jantung di hospital dan berharap usaha ini dapat diteruskan lagi. Ia salah satu program yang sangat wajar diteruskan dan disokong oleh semua kita, sama ada di pihak NGO ataupun di masyarakat di lapangan. Jadi usaha ini sebagaimana yang kita maklum, kita tidak akan berjaya sekiranya masyarakat di peringkat lapangan juga tidak turut sama berkongsi ataupun prihatin dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak yayasan. Jadi pihak yayasan ini adalah salah satu sumber untuk menyalurkan khidmat bantuan khusus. Yayasan Ikhlas turut memainkan peranan sebagai sebuah badan bukan kerajaan NGO dalam kempen Bantu Pesakit Sihat. Pesakit jantung dari golongan B40 yang memerlukan bantuan seperti alatan bantu pernafasan dan kos ulang-alik temujanji hospital selain kos pembedahan yang tidak mampu ditanggung oleh mereka akan diberikan bantuan. Orang ramai yang ingin sama-sama membantu untuk kempen Bantu Pesakit Sihat ini boleh menyumbang terus ke akaun Maybank tertera atau hubungi talian 011 5958 6782. Monorail tergantung, lantai kaca jadi tarikan.
kembali. Perarakan sempena sambutan Hari Kelahiran Nabi Muhammad dicemari dengan letupan bom dalam kejadian di wilayah Balochistan. Setakat ini, angka maut akibat tragedi itu meningkat kepada 34 orang. Turut terkorban seorang pegawai kanan polis, Muhammad Nawaz, manakala 100 yang lain cedera. Kementerian Dalam Negeri Pakistan mengesahkan letupan itu dilakukan oleh organisasi pengganas di wilayah berkenaan. Kementerian itu turut menyifatkan serangan ke atas orang awam yang hadir untuk menyertai perarakan Maulidur Rasul adalah tindakan yang sangat keji. Sebelum itu, pihak berkuasa telah memberi amaran kepada polis untuk kekal berwaspada kerana berkemungkinan kumpulan senjata menyasarkan perhimpunan itu. Bagaimanapun, setakat ini belum ada kumpulan yang mengaku bertanggungjawab. Lazimnya, umat Islam di Pakistan dan seluruh dunia meraihkan hari lahir Nabi Muhammad dengan mengadakan perhimpunan awam. Walaupun sambutan itu diterima oleh majoriti mazhab Islam, masih ada kelompok yang menganggap sambutan itu tidak wajar. Rasa macam duduk dalam kotak dan kotak itu kena goncang. Itu gambaran pelajar Malaysia di Marrakesh yang melalui detik cemas gempa bumi di Maghribi pada 8 September lalu. Putaran lanjut gempa Maghribi kita bersama koresponden Berita Al-Hijrah Said Azwan Said Ali yang kini berada di Marrakesh sejak Selasa lalu. Ketika gempa bumi berkekuatan 6.8 skala Richter berlaku jam 11 malam waktu Maghribi 8 September lalu, pelajar Malaysia Muhammad Hafizul Hakim baru saja selesai makan malam bersama dengan rakannya Muhammad Syukri. Beberapa minit tiba di penempatan mereka berdekatan dengan Institut Kiram Info di bandar Marrakesh. Gempa bumi kuat terus berlaku, mencemaskan keadaan. Hafizul dan rakannya cuba lari ke bawah apabila gegaran berlaku. Namun bekalan elektrik terus terputus menyebabkan mereka terpaksa kembali ke rumah kerana jalan keluar amat sempit dan berbahaya. Duduk dalam kotak tu kena goncang macam tu. So kita orang memang tak boleh buat apa dah, memang takut waktu tu. Kerana tidak dapat keluar ke jalan utama, Hafizul berkata dia dan rakannya naik ke atas bumbung bangunan mereka dan merakamkan keadaan cemas di kawasan itu. Dalam waktu tu, kami dapatlah rakam keadaan keliling. Ada orang yang jerit-jerit, ada yang menangis, tapi dalam keadaan yang gelap gulita. Hafizul dan Syukri antara 6 pelajar Malaysia di Marrakesh yang berada di bandar itu ketika gempa bumi berlaku 3 minggu lalu. Untuk Berita Al-Hijrah, ketika tim Yayasan Amal Malaysia menjarihi dan menyalurkan sedikit sumbangan kewangan kepada mereka. Mereka antara kira-kira 100 pelajar Malaysia di Maghribi dengan majoritinya menyambung pengajian dalam bidang agama di universiti-universiti di negara Afrika Utara itu. Berkongsi pengalaman gempa pertama dalam hidupnya, Syukri pula berkata gegaran pertama yang kuat berlaku sekitar 15 hingga 20 saat, tetapi gegaran susulan amat lama, sekitar 5 minit. Terperangkap dan tidak boleh keluar dari rumah, Syukri hanya mampu berdoa. Kami ketika itu hanya mampu mengucap dan berzikir je lah. Ingat Allah, ingat mati. Gempa bumi 8 September lalu telah mengorbankan 3,000 nyawa dengan lebih 380,000 rakyat Maghribi terjejas, terutama di kawasan gempa yang berpusat di kawasan Pergunungan Atlas. Angka kematian tidak setinggi insiden gempa bumi di Turki kerana lokasi gempa berlaku di kawasan pedalaman dan pergunungan yang tidak padat penduduk dan bangunan. Monorail tergantung pertama di China mula dibuka kepada orang ramai di Wuhan, di mana ia menawarkan pengalaman mengujakan. Ia dikendalikan secara automatik sepenuhnya dengan kelajuan operasi maksimum 60 km sejam. Pengendali laluan itu, syarikat Optics Valley Traffic berkata, fasa pertama operasi projek itu meliputi jarak keseluruhan 10.5 km, meliputi 6 stesen di Wuhan. Kedua-dua gerabak monorail itu mempunyai kapasiti 220 penumpang. Direka secara tergantung, monorail itu dibina dengan lantai kaca lut sinar di mana penumpang boleh menyaksikan pemandangan bandar dari udara. Laluan itu beroperasi setiap hari bermula antara 8 pagi hingga 8 malam dengan kekerapan tren berlepas setiap 10 minit. Ia tidak memerlukan tenaga manusia melainkan ketika situasi kecemasan. Singapura akan menaikkan tarif air sebanyak 18% dalam tempoh 2 tahun akan datang. Ketika ini, air boleh diminum berharga $2.74 Singapura atau RM9.40 untuk setiap 1,000 liter atau setiap meter padu sebelum cukai.
Peningkatan itu membawa tambahan 50 sen dolar Singapura bagi setiap meter padu. Kenaikan itu akan berlaku dalam 2 fasa, 20 sen dolar Singapura pada 1 April tahun depan dan 30 sen dolar Singapura pada 1 April 2025. 3 daripada 4 isi rumah akan menyaksikan peningkatan kurang daripada 10 dolar Singapura dalam bil air bulanan. Sementara bagi pengguna kategori perniagaan, 3 daripada 4 daripadanya akan menyaksikan peningkatan bil air kurang daripada 25 dolar Singapura sebulan. Manakala 3 daripada 4 penjaja akan mengalami kenaikan kurang daripada 15 dolar Singapura sebulan. Kali terakhir tarif air dinaikkan 30% dalam 2 fasa dari 2017 dan sebelumnya pada tahun 2000. ASNB umum agihan pendapatan 4.50 sen untuk ASM3. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB mengumumkan pengagihan pendapatan sebanyak 4.50 sen kepada pemegang unit dana harga tetapnya Amanah Saham Malaysia 3 bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2023. Pengagihan pendapatan itu mengambilkan pembayaran berjumlah RM681.96 juta kepada 563,460 pemegang unit. ASNB dalam satu kenyataan berkata pengagihan pendapatan sebanyak 4.50 sen seunit mengatasi penanda aras pulangan deposit tetap 12 bulan Maybank pada paras 2.86% sebanyak 164 mata asas bagi tahun kewangan sehingga 27 September 2023. Pendapatan untuk ASM3 diperoleh daripada keuntungan yang direalisasikan, dividen serta pendapatan lain daripada pelaburan domestik dan antarabangsa. ASM3 merekodkan 653.88 juta pendapatan bersih. Menurut ASNB yang juga syarikat pengurusan unit amanah milik penuh permodalan Nasional Berhad PNB, pengiraan pengagihan pendapatan untuk ASM3 adalah berdasarkan purata baki bulanan minimum yang dipegang sepanjang tahun keuangan dana berkenaan. Pengagihan yang diisytiharkan oleh ASM3 akan dilaburkan semula secara automatik sebagai unit tambahan ke dalam akaun pemegang unit pada 1 Oktober 2023. Sementara itu, urus niaga ASM3 di semua cawangan dan ejen ASNB termasuk semua saluran dalam talian dan perbankan internet telah ditangguhkan buat sementara waktu dari 27 hingga 30 September 2023. Pemegang unit boleh melakukan semula urus niaga di portal MyASNB atau melalui aplikasi mudah alih MyASNB pada 1 Oktober 2023 atau di mana-mana cawangan atau ejen ASNB di seluruh negara bermula 2 Oktober 2023. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Adi Akmal Shahrom dan jurubahasa isyarat Amsyar Zamani. Sertakan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.